mesti berdasarkan ataupun kita akan ambil daripada pandangan atas lah. Kita akan unjur dan daripada pandangan atas kita akan unjur untuk dapatkan pandangan hadapan. Okey. So, yang pertama kita nak buat pandangan hadapan. Okey, cuma kat sini kita kena pastikan lengkungan kita yang mana satu dulu. Okey. Okey, kita tengok Okey, lengkungan kita ada dua jenis lengkungan lah. Satu ada lengkungan yang kita ada pusat. Okey, kalau lengkungan berpusat ni senang, kita terus ambil pusat dan dia berjejari, kita tak ada masalah. Okey, ada juga lengkungan yang tak ada pusat, yang tak ada jejari dan awak kena guna French curve lah. Okey, sekarang kita tengok soalan ni Okey, pastikan awak bersama dengan saya. Kalau saya laju, bagi tahu Okey. Okey, yang pertama kita nak buat pandangan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita unjurkan dulu. Okey, unjurkan. Perlahan-lahan, okay, buat garisan binaan. Okey. Okey, kemudian kita nak buat satu paksi. Okey, bila paksi je kita buat ambil jarak, jangan terlampau jarak sangat, agak-agak. Okey. Kita buat jarak sikit. Terangkan sikit jarak dia tu supaya kita dapat bezakan. Okey, tu adalah paksi. Okey, kita buat paksi. Okey. Bagi tahu kalau saya terlampau laju. Okey, kemudian kita buat 45 darjah. Okey, pastikan 45 darjah awak tu mesti tepat. Okey, mesti berada betul-betul dekat paksi. Okey. Macam ini 45 darjah awak. Okey. Okey, kemudian kembali semula kita buat garisan binaan. Okey. Kita nak ambil lagi satu jarak untuk garisan tinggi kita. Kita dah start nak tentukan garisan ketinggian. Okey, garisan ketinggian kita ambil daripada atas ni. Okey, saya gerakkan sikit. Ni garisan ketinggian kita ada dua ukuran dia bagi Satu ukuran 60, satu lagi ukuran 20. Okey. Bagi tahu kalau saya laju. Okey, yang pertama saya akan ambil ukuran 60. Okey, saya akan pindahkan ukuran. Ingat untuk menentukan ukuran ada dua jenis. Satu guna jangka lukis, satu guna pembaris. Saya guna jangka lukis ni. Okey, memindahkan ukuran 60. Okey. Satu lagi 20. Okey, saya pindahkan ukuran 20. Okey, pindahkan ukuran 20. Okey. Okey, buat garisan. 20. Okey. So saya boleh tahulah ini ukuran untuk 20, ini ukuran untuk 60 lah. Ini 60 boleh. Yang ini untuk 20. Okey. Okey, sekarang sekarang kita nak buat garisan ketinggian yang pertama. Okey, ini pandangan ni. Kita tengok, mata kita tengok dari sini. Okey. Ni mata kita tengok dari sini. Okey. So kita nak tengok dekat sini. Kita nak nampakkan kawasan ini. Kawasan A. Okey, kita nak nampakkan garisan tinggi yang pertama. Okey. Okey, so saya hitamkan garisan tinggi yang pertama, saya nampak. Ni garisan tinggi yang pertama ni, boleh. Okey, sekejap. Okey, garisan tinggi yang pertama. Kemudian garisan ni walaupun dia lengkung, okey, tapi saya nampak lurus sahaja. Okey. Okey, lepas tu ini 20. Okey, yang ni
Garisan ni nampak Walaupun tengok dari sini, garisan ni kita nampak tau. Okey, lurus saja. Okey. Okey, kemudian yang atas ini kita nak buat ni. Kita nak buat ni. Okey. Okey dah. Okey, sekarang sekarang kita akan namakan titik ni dan titik ini. Okay, kita tengok dari sini kan kita nampak tau. Titik semua ni kita nampak ni. Tapi titik ni pun kita nampak ni lengkungan ni sebahagian daripada lengkungan So kita namakan ni titik critical K. So saya namakan titik K, titik K1, titik K2. Critical. Okay, K1, K2. Okay, bila kita dah tahu titik kritikal, so kita dah tahulah titik kritikal tu mewakili sebahagian daripada lengkungan. Okay, sekarang kita nak buat lengkungan dia. Bila kita nak buat lengkungan, kita akan bahagikan lengkungan tu dengan sama rata. Okay, dengan sama rata lah. Okay, lepas tu kita namakan dia titik antara lah. A, kita biasa kita letak A. Okay, tengok. Kita kena agak-agak lah. Kena bahagikan dengan agak-agak yang sama rata. Dan kita perlukan sekurang-kurangnya 3 titik antara. Bahagikan dia. Okay. 3 titik antara kita bahagikan. Okay, 1. Kita namakan dia A1. Tadi ni kita namakan dia K2. Ini kita namakan dia K1. Okay, ini kita namakan dia A1. Okay, agak-agak tapi pastikan dia lebih kurang sama banyak lah. Okay, sama jarak dia lebih kurang. A2. Ni semua garisan binaan A3. Okay, kita letak sahaja dia punya titik. A3. Okay. A1, A2, A3 ni. Okay, kalau saya laju cakap kita nak dapatkan dia punya persilangan dia dekat bawah sini. Okay. Okay. So, bila kita nak dapatkan persilangan dia dekat bawah sini, kita kena dapatkan, kita kena tahu juga dia punya, okay. Silap. Okay, kita punya, tengok lengkungan ini, lengkungan dekat sini, kita tengok daripada sini, kita tak nampak lengkung tau. Hanya kita tengok, tengok kalau kita tengok sini, tengok kalau awak tengok dari sini, awak tak akan nampak lengkung. Lengkungan yang awak nampak hanyalah daripada atas dan daripada sisi sahaja. Okay, so daripada sini awak hanya nampak lurus saja. Okay, awak hanya nampak ni serong saja. So A1, A2 awak ni dia dekat sini. A3 nanti kita akan perlukan. Nanti saya akan bagi tahu awak bila masa kita perlukan. Okey, nampak kita tak nampak lengkungan daripada hadapan. Kita nampak daripada sisi. Okey, tak percaya kita akan buktikan. Okey, sekarang kita akan buat pandangan sisi pula. Okey, pandangan sisi. Jangan hantar dulu. Sebab yang saya nak fokus adalah bahagian sebelah sini yang awak kena hantar. Okey. Sekarang kita nak unjurkan pandangan sisi kanan. Okey. Unjurkan. Okey, unjurkan sisi kanan. Okey, kita nak unjurkan sisi kanan. Okey. Boleh. Okay, sekarang kita nak buat butiran. Okay, butiran atas ni. Butiran atas ni.
saya terangkan. Okey, kemudian butiran bawah saya terangkan. Okey. Okey. Kemudian butiran tepi ni. Okey, ada satu butiran. Okey, tengok betul-betul Okey. Okey. Okey, titik kritikal awak tadi tu dia dekat sini pula. Titik kritikal tengok perjalanan titik kritikal pertama. K1. K1. Okey, K1. Okey, sekarang K2. 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 Ni K2. Okey, nampak K1, K2. Okey, sekarang kita nak buat lengkung. Ini yang ada lengkung. Ini tak nampak lengkung. Kalau daripada sini memang nampak lurus saja. Sebab apa? Sebab dia dah potong. Sebab dia dah potong kat sini. Okey, dia dah potong kat sini. Sebab itu awak kena, bila awak duduk, awak kena banyak buat latihan lakaran lukisan. Supaya awak kena banyak buat latihan memandang objek. Supaya awak boleh tengok kat mana awak pandang objek, sempurna awak nampak macam nampak lengkung. Tapi sebenarnya bila awak tengok sesuatu sisi tu, lengkung tu sebenarnya awak tak nampak. Awak nampak serong je sebenarnya. Okey. Okey, sekarang kita unjurkan. Okey, kita unjurkan titik antara pertama A1. Okey, A2 dan A3. Boleh nampak tak? Ke saya perlu zoom Saya zoom Saya dekatkan sikit. Sekejap saya dekatkan sikit. Okey, sekejap. Okey. So, ini adalah A1. Ini adalah A2. Okey, ini adalah A3. Boleh, A3. Cikgu. Kenapa? Boleh ada A4 tak? Boleh. Nak buat A4 pun boleh. Tapi minimum 3. Nak buat 4 boleh. Katakanlah awak nak buat 4 kat sini kan. Boleh, tak ada masalah. Okey, 4. Nak buat 10 pun boleh. Tapi nanti dia jadi buang masa lah. Sebab kita ambil paling maksimum. Okey. Nak buat 4 pun boleh. Tak ada masalah. Sangat-sangat boleh. Cuma nanti bila kata masa takut tak cukup masa kan. Tapi boleh. Tak ada masalah Okay, sebab sebenarnya lagi banyak A awak, lagi cantik awak punya lengkung kan. Okay, sekarang awak nampak Okay. Saya ingat saya punya A ni. Okay, A saya ingat awak. Okay, sekarang A1. Boleh nampak A1. Okay, A1. Nampak A1. Okay, lepas tu A4 tadi tu kan. Sini A4. Lepas tu sini A4. Okay, A4. Okay, kemudian A2. Okay, kemudian sini A2. Boleh nampak tak A2? Okay, lepas tu A3. Okay, sini A3. Sini A3.
Nampak? Okay. So dia akan melalui daripada titik kritikal A1, 2, 3, 2, 1, 4 sampai kritikal 2. Dia akan melalui dekat sana. Nampak? Saya pula lupa nak ambil. Ni. Okay. So awak kena pakai French curve. Ni. Kena pakai French curve. Kan? Tunjukkan. Okay. Gabungkan 1, 2, 3. Gabungkan. Okay. Lepas tu gabungkan lagi. 1, 2, 3. Okay. Siap. Kan? 3. Smooth lah buat dengan smooth. Saya pun tak smooth . Buat dengan lagi cantik lah. Okay. Okay. Lepas tu yang ini lurus saja. Yang ni lurus. Sebab apa? Sebab gambar ni. Okay. Gambar yang ini lurus kan? Sekejap gambar yang ni lurus. So ni lurus saja. Ini pun lurus saja. Tapi lengkung awak kena smooth lah. Lebih smooth lah dari saya. Okay. Lagi cantik, lagi lengkung, lagi smooth. Lagi smooth, lagi cantik, lagi bagus. Okay, sekarang saya nak awak snap gambar area sebelah sini. Send kat saya. Dah siap. Saya nak tengok. Letak dekat grup Nanti dah semak. Saya dah okey dah. Dah siap, tunjuk kat saya. Nanti saya semak. Okay, siapa ni yang dah siap? Okay, siapa ni? Okay, Fauzu. Okay, Fauzu. Okay, Fauzu. Okay, saya dah semak. Okay, lagi. Siapa lagi? Fauzu. Okay. Next. Okay, lain. Cikgu. Ya? Saya stuck dekat yang kena transfer garisan K tu. Kenapa? Tengah buat Saya tak tahu macam mana nak transfer. Yang ada garisan dekat bawah tu, garisan horizontal. Yang ni ke? Yang ini K. Yang ini boleh buat? K dengan K ni, titik ni boleh? Yang tu saya tak tahu macam mana nak buat. Awak dah sampai mana dah? Saya tak tahu dah awak sampai mana. Yang garisan dekat atas tu, yang cikgu transfer tu. Yang horizontal dekat atas ni, tu. Ni boleh ni? Ni? Yang tu boleh. Ni boleh. Okay. Yang ni. Nak tahu sampai mana cikgu buat garisan tu? Sampai mana? Sampai dia bersilang dekat garisan 45 darjah ni.
Sampai sini. Sampai dia bersilang dekat garisan 45 darjah ni. Oh, lepas tu yang garisan dekat bawah tu. Okey, lepas tu awak tengok kan, ni kita tentukan. Okey, kemudian A1, 2, 3 ni cari pasangan dia lah. Okey, ni A3, ini A2, ini A1, ini A4. Okey, kemudian ini pasangan dia. Kena cari pasangan dia. Ni pasangan dia ni. Dia akan bertemu dan berjumpa ikut dia punya persilangan dia. Okey, kalau macam ni A3 kan. A3 pasangan dia akan bertemu dekat 45 darjah. So bertemu dekat A3 kat sini juga. A3. Okey, A3 sini bertemu dekat 45 darjah. A3 bertemu dekat garisan yang serong A3 kat sini. Kemudian dia bertemu dekat sini. A3. Okey, kemudian A2 pula. A2 bertemu dekat garisan 45 darjah sini. Okey, lepas tu unjur ke bawah, bertemu A2 kat bawah sini. Ada garis. Dia macam satu bulatan tau. Okey, satu bulatan. Okey. Okey, kejap saya cuba buat. Okey. Yang lain Xavier. Okey, Xavier. Ni Xavier jangan terkeluar pula Xavier ni. Xavier. Sekejap Okey, Xavier. Xavier punya ni terkeluar ni. Sekejap. Sekejap Ni siapa punya ni? Kong. Okey, Kong punya ni. Okey, sekejap Kong. Kong punya garisan ni kan. Ni Ni tertinggal kot. Ni kan Kong boleh nampak garisan awak ni tertinggal. Okey. Nampak. Garisan Kong yang ni tertinggal, kena buat. Okey, curve awak sampai sini. Okey, nanti Kong betulkan. Okey, lepas tu okey, Kong saya dah semak. Okey, lepas tu Xavier Okey, Xavier. Okey, Xavier. Xavier punya garisan. Okey, ini terlebih ni. Patutnya ngam-ngam sampai sini je. Sampai garisan kritikal lah. Okey, 1. Okey, jangan terkeluar. Okey. Lepas tu, siapa lagi hantar? Okey. Saya dah semak tu dah okey lah. Okey dah. Zizwan. Okey, Zizwan pun dah okey dah. Zizwan. Okey dah. So, kita teruskan soalan nombor 16. Okey. Nanti Elisha awak hantar kemudian lah. Okay, Elisha boleh PM lah. Kita tengok yang soalan berikutnya. Soalan nombor 16. Okey. Okey, soalan nombor 16. Kita nak buat pandangan atas. Tadi tu dekat pandangan sebelah kanan dia kan yang ada lengkungan. Kali ni yang ada lengkungan dia dekat pandangan atas.
Okey, lengkungan dia berlaku dekat pandangan atas. Yang ada serong dia dekat pandangan sisi kanan pula. So yang awak kena lengkapkan adalah pandangan atas dan pandangan sisi kanan. Okey. Lisha yang kalau tertinggal Lisha, nanti awak tengok balik video dan kita nak buat soalan nombor 16 Lisha. Okey. Okey cikgu. Okey. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita nak buat kita nak unjurkan. Kalau saya laju cakap Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita buat sama-sama. Yang pertama, kita unjurkan dulu sisi dia. Okey, kita unjurkan sisi. Boleh nampak saya unjurkan. Okey, ni kita nanti dulu. Jangan unjurkan lagi, takut confuse pula. Okey, lepas tu kita buat paksi dia. Kita buat paksi. Okey, paksi tu terang sikit lah daripada asal. Okey, lepas tu kita buat 45 darjah. Okey, garisan 45 darjah. Okey, sebab kita nak buat sisi kanan. So 45 darjah dekat sini lah. Kat sebelah kanan. Ni pandangan atas kat sini. Okey. Okey, kemudian tunjukkan pandangan atas. Okey, titik kritikal dengan titik antara kita tak buat dulu takut awak confuse. Okey, kita nak buat sisi dia dulu. Ambil satu jarak. Okey, boleh nampak. Okey, lepas tu ukur sekarang jarak dia 65 dengan 40. Okey, saya pindahkan jarak 65. Okey. Dengan 40. Dengan 40. Dengan 40 Dia nampak ada dua jarak, satu 65, satu 40. Okey. Okey, kemudian kita unjurkan pandangan atas. Kat sini kalau awak tengok kaedah ni kita jalan, kita run satu kali. Atas dengan pandangan hadapan dengan pandangan sisi kita jalan satu kali. Kalau kita guna kaedah ni, apa-apa terjadi pada kita, maksudnya kalau tengah-tengah buat tak cukup masa, kita dah dapat markah dah dekat situ. Okey. Dapatlah markah paling maksima ke, paling minima lah kan dapat. Okey, sekarang kita nak buat pandangan sisi dulu, sisi kanan. Kita nak buat pandangan sisi kanan. Okey. Saya ke bawah sikit. Okay, saya nak buat butiran yang saya nak buat adalah butiran bahagian permukaan A. Okay, so permukaan A yang saya nak buat. Okay, saya terangkan permukaan A. Kenapa saya buat permukaan A? Okay, saya nak dapatkan markah paling minima. Okay, ni bagi
bagi kita yang macam apa ni, mungkin tak boleh buat lengkungan, kita dapatlah butiran garisan ataupun butiran permukaan yang kita nampak dululah. B, kita buat B dulu. Kita nampak B, kita buat B dulu. Kita buat B lah, kita buat B. Okay. Lepas tu, okay, ini kita nak buat C. Okay, C. Okay, C. Kita tahu C tinggi dia ni. Okay, C. Okay. C lah macam tadilah. Okay. Walaupun kita nampak dia lengkung. Okay, tapi walaupun kita tengok dari sini, lengkung ni kita dah tak nampak dah. Kita nampak lurus saja. So, kita akan nampak C ni. Daripada sini, kita akan nampak lurus saja. Okay, so kita boleh buat lurus saja. Macam yang tadi tu. C tu kita nampak lurus saja. Okay. Okay, dah settle. Okay, dah selamat lah. So, kita dah boleh dapat dah permukaan ataupun markah untuk bahagian ni. Okay. Sebab ini soalan ni 15 markah tau. Banyak markah kat sini. So, kalau awak tak siap butiran yang macam lengkungan ni, awak tak boleh fikir, rugi. Better awak siapkan dulu kawasan-kawasan ataupun permukaan lurus. Butiran-butiran lurus. Butiran-butiran lengkungan ni yang awak rasa sukar untuk awak fahami, awak tinggalkan dulu. Even butiran yang seruh ni awak tak dapat nak gambarkan pun awak boleh tinggalkan dulu. Mungkin awak dapat 10 daripada 15. Okay. Sekarang kita nak buat yang atas pula. Kita nak dapatkan markah minima. Okay, kita nak dapatkan D. Okay, kita nak dapatkan D. Okay, kita dah tahu dah gambar dia macam ni kan daripada atas. Okay, kita dapatkan titik-titik dia lah. So, titik dia kita tahu ni 2 titik ni dia berada dekat sini lah. Okay, ini gambar 3D yang dia bagi ni adalah panduan bagi kita. Kita dah senang nak dapatkan dia punya jawapan. Lepas tu kita nak dapatkan titik ni. Oh, kita dah tahu dah ni titik dia. Ni dekat sini. Titik dia ni. Okay, so ini titik. So, kita akan teruskan kat sini. Garisan dia. Sebab itu awak kena tunjukkan garisan objek dia. Itu jawapan dia kena tunjukkan, terangkan. Okay, ni garisan ni pun kena tunjukkan. Tunjukkan. Ni ada butiran. So, ini satu markah. Ni satu markah. C. Ni pun dikira butiran satu markah. Ni pun awak kena terangkan. Setiap garisan ni mempunyai nilai butiran dia satu markah. Okay, garisan ni pun ada markah. Satu markah. Okay. Ni garisan lurus ni pun ada satu markah juga. 15 markah. Mungkin separuh markah lah 0.5. Okay. Sekarang kita fokus dekat bahagian ni. Katakanlah butiran ni tidak bercantum. Dia tidak dikira satu butiran kalau awak tak cantum. So, awak kena pastikan masa awak lukis tu, pastikan dia bercantum lah. Dia bercantum. Jangan tak bercantum. So, baru dikira butiran. Butiran permukaan tu. Barulah dikira satu butiran permukaan lah. Okay. Okay. Sekarang butiran yang ni lengkung kan. Tengok daripada atas. Dia tak nampak lengkungan tu. Dia tak nampak. Lengkungan tu nampak daripada hadapan saja. So, awak kena tunjukkan. Okay. Ini adalah lurus. Okay. Lurus lah. Okay. Cuma kita nak buat lengkungan yang ini. So, bila kita nak buat lengkungan ni, kita mesti ada panduan. Okay, Alisha, you kena take note yang mana tak sempat nak lukis tadi lengkungan, yang ini dia kena take note. So, bila setiap kali kita ada dapat gambar ataupun gambar-gambar yang mempunyai permukaan lengkungan, awak kena pastikan kat mana dia punya titik kritikal. Okay, titik kritikal hujung dengan hujung. Okay, ini adalah kritikal 1, ini adalah kritikal 2. So, bila awak dah labelkan titik kritikal, barulah labelkan kat mana? Sini kritikal 1, sini kritikal 2. Okay, dah labelkan kat atas, kena labelkan kat hadapan pula. Oh, ini kritikal 1, ini, jangan salah label. Jangan label dekat sini pula. Mestilah label kat atas ni. Tengok gambar dia. Ni kritikal 2. Okay, dah label kat sini, kena label kat sini pula. Okay.
Ini critical 2. Jangan label kat sini pula. Kena ke label kat sini. Ni critical 1. Kena fahamkan kedudukan titik kritikal awak untuk pandangan atas, hadapan dengan sisi. Dah selamat. Dah tahu, dah selamat. Okey, titik kritikal dulu kita settle. Okey, sekarang cari mana satu kawasan yang ada lengkungan. Sebab kita nak transferkan lengkungan ni dekat atas. So, ini yang ada lengkungan. Okey, dah ada lengkungan. Awak kena pindahkan dia punya titik antara. Awak kena buat saja garisan cincai. Tapi walaupun cincai mesti ada jarak yang sekata. Jarak yang sekata. Dia minta sekurang-kurangnya 3. Awak nak buat lebih pun tak apa. Tapi jangan terlampau lebih lah. Nanti tak cukup masa. Okay. Sebab untuk ortografik ni awak diberi masa 10 minit aja untuk siapkan satu lukisan. 10 minit saja. Okay. So awak imagine lah. Awak kalau lukis cukup tu 10 minit. So kena agak-agak lah. Okay. So katakanlah saya start daripada sini. Ini adalah titik antara satu. Okay. Boleh nampak Ini tandakan kat sini. A1. So kalau sini A1, sini pun yang dia dah bersilang kan. Sini pun A1. Okey. Tengok betul-betul yang mana tadi tak sempat bagi saya jawapan. Sini A2. Sini A1 lah. Sebab saya pindahkan A1 kan. Okay, saya jalan balik. Sini pun A1 juga. Okey, ni A1 kan. Sekarang cari titik persilangan dia. Ini adalah A1. Selamat. Faham? Dah selamat titik A1. Terus tandakan. Ini ada markah. Awak jangan sekarang ni bila dapat soalan macam ni, awak jangan macam kita tak naklah tanda tak nak. Awak biarkan dia garisan macam ni. Awak biarkan memang tak ada markah. Tapi kalau awak letak dot, ada markah. So letak dot tu. Okey. Okey, sekarang awak letak lagi A2. Agak-agak tau. Okey, A2. Okey, tandakan A2. Saya letak sini A2. Okey, A2. A2. Agak-agak. A2 boleh check. Sini A2. Boleh nampak A2. Lepas tu dia jalan A2 pergi dekat garisan 45 darjah. A2. Lepas tu dia bergerak lagi dekat sini A2. A2. Lepas tu dia gerak lagi dekat atas A2. Sini A2. Buat dot dia. Okey, A2. Sekarang kita nak cari A3. A3. Okey, A3. A3. Okey, A3. Okey. Kali ni semua mesti hantar sebab tadi ramai yang tak hantar tadi tu. A3. A3. Okey. A3 dan A3. Nampak? So dia akan bertemu dekat A3. Nampak? So awak boleh nampak lengkungan dia. Sama ada dia melengkung sebelah luar ataupun dia melengkung sebelah dalam berpandukan titik A awak. Titik kritikal ni menentukan kat mana hala tuju awak punya titik antara. Okey? Titik antara awak. Maksudnya awak dah tahu dah lengkungan awak tu kat mana. Tapi sekarang ni titik antara ni baru dia tahu curve dia tu dekat mana. Sekarang bila awak dah tahu titik antara awak, barulah awak ambil French curve. Okey. Awak sambungkan. Sambungkan titik awak ni. 3 titik. 1, 2, 3. Okey. Sambungkan. Okey, sambungkan. Dek, erasing shield ni pun mana, Dek? Yang tadi tu. Okey. Ni erasing shield ni. Sepatutnya awak pun kena ada erasing shield. Nampak tak? Kalau awak padam, dia tak terkeluar. Sangat kan? Sikit je dia terkeluar.
Awak kena ada erasing shield. Awak boleh padam sekuat hati bila ada erasing shield. Okay. Lepas tu buat lengkungan cantik je. Okay. Kurang lah. Dah buat lengkungan. Ya. Getah rambut. Ibu gantung lah kat tempat-tempat sana. Dekat tempat getah. Okay. Dah siap. Okay. Okay. So saya nak tengok kawasan ini. Awak ambil gambar kawasan ni. Pastikan semua ada. Tadi tu ramai yang tak ada kan. Saya tak nampak tadi. Rafi pun saya tak nampak tadi. Zizwan, okey. Kejap saya cek dulu Zizwan punya. Zizwan punya lengkung kemas. Okey. Okey. Boleh nampak Okey, Zizwan punya lengkung kemas. Okey, siapa lagi hantar? Rafif. Rafif punya garisan binaan. Jangan terlampau terang sangat garisan binaan. Okey, Rafif punya. Okey. Okey, dah okey, dah boleh delete. Set. Lagi, siapa lagi? Elisha tak tengok lagi. Fauzu. Fauzu lengkungan awak kena rata lagi kena rata. Tapi masih okey. Tapi dia mesti kena betul-betul tepat. Fauzu yang ini tak berapa tepat Sekejap. Ni kan. Fauzu ni dia kena betul-betul. Sekejap. Dia kena betul-betul kat sini. Okey. Tak kat sini. Okey, smooth. Tapi masih okey lagi lah. Okey. Okey, lepas tu Fauzu, Rafif saya dah tengok. Xavier. Okey, Xavier. Okey, Okey, siapa lagi? Elisha saya tak tengok lagi. Okey, saya tengah tunggu. Siapa? Kong. Okey, Kong. Saya dah tengok. Okey. Kong punya okey. Siapa lagi? Rafi saya dah tengok. Rafi dah okey. Saya tunggu Elisha lagi. Okey. Cikgu, saya masih jauh lagi. Ketinggalan tengah buat kotak dekat bawah. Ayuh. Okey, tak apalah. Nanti awak tengok video Okey, kita terus. Nanti lepas kelas saya hantar dekat cikgu. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan yang ke-17. Okey, soalan yang ke-17. Ready soalan yang ke-17. Kita nak buat, kali ni lengkungan dia berada di atas juga. Ni. Berada di atas. Sisi dia. Tengok sisi dia ni. Tengok gambar. Sisi dia ni sisi pula. Ni hadapan ni dia bagi awak lukis pandangan sisi atas. Lukis pandangan atas. Okey, pandangan atas.
Dia bagi lukis pandangan atas dan sisi kiri. Oh, sisi kiri dekat sini. Ni sisi kiri awak kena buat. Yang dia bagi ni hadapan. Ini yang dia bagi ni hadapan. Hadapan. Okey. Yang dia bagi ni hadapan. Yang ini sisi kiri. Kita kena buat sisi kiri. Okey. So yang kita kena buat atas. Atas dengan sisi. So lengkungan yang kita akan nampak adalah pada pandangan atas. Okey, pada pandangan atas. Pada pandangan sisi kiri, kita tak nampak lengkungan, kita nampak lurus. Kita nampak lurus. Kita nampak bukan lurus, nampak serong. Nampak serong saja. Okey, sekarang kita nak buat. Okey, lepas tu itu je lah. Okey, kita tengok sampai pukul berapa ni kita dapat buat ni. Kita buat sama-sama. Okey. Okey, yang pertama kita unjur. Okey, Ailisha, awak kena buat soalan nombor 17 lah. Jangan buat soalan lain. Okey, cikgu. Nanti tertinggal lagi. Okey, yang pertama kita buat sisi kiri. Okey, unjurkan. Unjurkan. Okey, unjurkan lagi. Unjurkan. Lepas tu kita buat paksi. Okay, ambil satu jarak. Okay. Okay, satu jarak 60. Dari sini 60. Okey, satu ni kalau kat sini kiri maksudnya jarak kedalaman lah. Okey. Okey, satu lagi 25. Sini 25. Okey, 25. Okey. Dan 45 darjah ni oleh kerana ini hadapan atas kita kat sini. Okey, 45 darjah kita dekat sinilah. Kita kena buat. 45 darjah kita mesti buat kat sinilah. Mesti buat dekat sisi. Okey. Okey, lepas tu kita unjurkan. Nampak tak? Kita unjurkan. Okey. Okey, sekarang kita nak fokus untuk dapat markah paling minima. Kita nak dapat butiran A. Okey, fokus markah minima. Kita nak dapat butiran A. So, kita akan dapat A.
Okay, lepas tu ini dia gambar ni dia menyerong. Menyerong, titik dia adalah dekat titik dia adalah dekat sini. Menyerong dan ni adalah lurus. So kita nak dapatkan so dia menyerong ni macam ni lah. Ni B. Lurus. Sini. Macam ni. Ni B. Dan ini adalah C. Tak berapa tepat. Tengok walaupun dia lengkung, nampak daripada sini kiri, sisi kiri dia tetap nampak lurus juga. Sekarang kita nak fokus pula mengamalkan minima untuk bahagian atas pula. Untuk dapatkan ABCD E. Kita nak dapatkan minima dulu. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Kenapa? Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Sekejap Sekarang boleh? Ke kanan sikit. Ke kanan. Kanan saya ke kanan awak Ke kanan sikit Sini. Kiri cikgu, kiri. Ke kiri. Cuba. Sebab tak nampak. Tak nampak. Kenapa saya boleh nampak semua? Tak nampak apa lah? Tak nampak gambar ni ke? Gambar ni yang tak nampak Tak, dia punya tempat tu. Sekarang ni dekat tengah-tengah. Okey. Sekejap. Sama je. Okey, sekejap Dah kan? Saya rasa semua nampak dah ni. Sekejap. Ni dah. Dah. Tu okey.
Dek, sekejap awak kena pergi sekolah, Dek. Ya. Nanti ibu sediakan baju sekejap Pukul 10 sekejap. Tak boleh, kena pakai baju sekolah warna hijau. Tak boleh. Ya, tak boleh. Kena pakai baju sekolah warna hijau. Kita cari baju hijau. Okey, sekarang ni kita nak buat bahagian atas A, B, C. Ni. B, D, E dengan C. Kita nak cari C. Okey, kita nak cari C. Okey, unjurkan. Jangan kacau. Okey, unjurkan. Okey, unjurkan ni. Okey, nak cari ni C. Okey, unjurkan. Boleh nampak Nak cari C. Okey, ini titik dia. Titik C. Okey. Okey, kemudian dia dia dari sini pergi sini. C. Tak boleh lah, cikgu suruh pakai hijau. E dengan tracksuit, Dek. E. Okey, kemudian ni dah settle lah. Okey, kemudian D pula. Okey, D. Sampai sini. Itulah. Okey. Ini titik kritikal. Okey, sekarang saya tinggalkan awak sampai sini. Ini homework awak Okey, ini lurus. Okey, ini homework awak. Esok satu masa saya nak awak tunjukkan. Ni hasil kerja awak yang sekarang saya nak awak tunjukkan yang ini besok satu masa. Kan esok pula hari Selasa, hari apa? Bukan, hari apa Ada awak dengar hari Rabu. Hari Rabu saya nak awak tunjukkan yang ni. Hasil dia dekat mana? Faham? Sekejap, Dek, sekejap. Baju dia adalah. Saya nak awak tunjukkan. Okey. Titik antara A. Ini A1. Okey, A2. A3. Okey. Cari sini. Okey, yang ini lurus saja. Okey, saya tinggalkan awak sampai sini. Hari Rabu satu masa. Okey, ingat arahan saya. Okey, tugasan saya adalah snapkan saya hasil lukisan awak, apa yang akan terjadi. Jangan hari ni lah. Hari Rabu. Yang ini. Okey, hari Khamis kita akan sambung untuk lukisan nombor 18. Nombor 19. Ya Allah, ya Rabbi. Nombor 20 dan nombor 21. Okey, tapi rasanya macam tak sempat buat semua. Saya akan pilih-pilih je lah. Mungkin ada yang lukisannya awak kena buat. Okey saya akan pilih-pilih. Rasanya dah habis dah. Dan tu tinggal kita masuk buat dimensi saja. Okey. Sampai situ je. Ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni.